Okay, salam sejahtera. Kita teruskan lagi dengan sambungan daripada kelas yang sebelum ini, iaitu bahagian measure of dispersion. Measure of dispersion sebenarnya adalah 3 bentuk. Satu bentuk ungroup data, ungroup in raw data. Satu lagi adalah ungroup in frequency table. Dan last kali hari ini kita akan masuk pada group data. Group data. Okay. So group data ni bentuk yang ketiga lah, yang bahagian C. Kalau kamu boleh tengok untuk yang bahagian A dengan B itu pada lecture yang sebelum ini. So, kali ni kita akan tengok bagaimana untuk menjawab soalan mean deviation, variance and standard deviation dalam bentuk group data. So, formula dia kelas sama sebiji dengan formula untuk bentuk yang kedua kan, B tu, ungroup data in frequency table. Kamu boleh tengok formula yang sebelum ni sama sahaja. Cuma ada perbezaan sedikit dekat bahagian definisi dia. Okay? So, apakah maksud saya tu? Maksud saya adalah kalau kita katakan X bar ni, of course lah X bar ni adalah mean kan. So X bar adalah mean lah. F ni frekuensi. Tapi nilai X ni bukan data. X kamu ni adalah, X kamu ni adalah midpoint. Okay, midpoint. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai titik tengah. Okay, titik tengah. Okay. So X ni titik tengah, X bar ni mean, F frekuensi, sum hasil tambah, modulus. So untuk variance pula sama macam tadi juga, X kamu ni merujuk kepada midpoint, X bar ni mean, F ni frekuensi dan seterusnya. Standard deviation pula kita pakai sama macam yang sebelum ini, punca kuasa bagi variance. Siap sudah. So kita masuk terus kepada example 1. Saya bacakan soalan. The following data shows the bonus points earned by customer at Pasaraya. Okay. So bonus point, kita ada list of data dalam kita punya frequency table ni. Cuma data yang kita pakai kali ni bukannya data yang solid. Datanya dalam bentuk ada range kat sini. Ada dia punya range, yang paling kecil 5, yang paling besar 10, 11, 6 dan sebagainya lah. So data ini bukan data yang solid. Sebab tu kita kena pakai midpoint. X ni midpoint. Kita tak boleh katakan, oh encik, X ni kita pakai data kat sini. Data mana satu? 5 hingga 10 ni nak pakai data mana? Kamu tak tahu nak pakai data mana. Sebab data ni bukan solid. Bukan nilai yang bulat, nombor bulat. So dia bagi dalam range. So mungkin jadi 5, mungkin 6, 7, 8, 9, 10. Okay, boleh jadi any numbers. Okay. So apa yang kita boleh buat adalah kita akan buat satu, orang kata dia punya benchmark dia dengan meletakkan satu titik bagi setiap nilai range ini, setiap kelas ni lah. Okay, setiap kelas ni. So dapat soalan ni kita boleh jawab untuk soalan mean deviation. So saya biasanya saya akan jawab terus kepada soalan mean deviation. Saya jawab kat sini E sama dengan, okay. So biasanya saya akan salin soalan dulu. Kita mesti kena salin formula kelas. X tolak X bar F over total of F. Okay, bila kamu dah salin formula ni, kamu dah tahu apa yang nak buat. The next part adalah kita kena dapatkan, first kali kita kena dapatkan dulu X bar dia ni. Okay, X bar ni mean. So first thing kita kena dapatkan X bar dahulu. X bar mean, formula dia total of Fx over total of F. Yang ni kamu kena faham lah. Yang ni memang kita kena tahu. Kita dah belajar sudah dalam measure of central tendency bagaimana untuk dapatkan mean bagi bentuk group data ini. Kita sudah tahu ini. Okay. So kita dapatkan dulu demi total of F. Total of F frekuensi of course yang bahagian sini kan. So ini adalah F. Yang ni bukan X Yang ni bukan X, belum lagi. Kita kena dapatkan dulu dia punya frekuensi dia. So saya kirakan menggunakan kalkulator. Saya mendapat nilainya sebanyak 70 kan kelas. So total adalah sebanyak 70. Kira-kira lah sendiri. Okay. So lepas kita dapat nilai 70 ni, kita boleh letakkan di bahagian sini, bahagian bawah ni 70. Dan di bahagian bawah ni pun kita boleh letakkan nilai sudah 70. Atas belum lagi lah. So kita kena dapatkan nilai hasil tambah bagi pendarapan f.x. So f ada sudah, x kamu tak tahu lagi. So kita wujudkan satu kolom x kat sini, ataupun kita panggil sebagai midpoint untuk kita label kat sini lah. So yang ni kita boleh dapatkan nilai dia 5,
Cari titik tengah 5 campur 10 bagi dengan 2. So titik tengah dia ada sebanyak 7.5. 7.5 13.5 ini campur ni 17 campur 22 kita bahagikan dengan 2, kita dapat nilai dia 19.5. 25.5. Okey. So kita dapat sudah titik tengah dia untuk setiap satu bahagian ni. So kita dah boleh kira untuk hasil tambah fx. Kita buat lagi extra lagi kolom, tambahan lagi kolom dia. Memang panjang sikit dia punya, banyak kolom kita akan pakai untuk soalan ni. So kita tambah lagi satu kolom, kita pakai kolom f dengan x. Fx ni adalah hasil darab f dengan x lah. 7 kali 7.5. Kita dapat nilai dia adalah, saya kirakan ni, so saya dapat nilai dia 1,599. Ni adalah hasil tambah dia lah. Okey. So kita dapat 1,599, kita masukkan dekat atas ni 1,599 bahagi dengan 70. Kita dapat nilai dia adalah 22.84. Okey. So ini adalah nilai min dia. Dapat min, kita masuk dalam formula ini. Formula ini memerlukan kita dapatkan x tolak x bar dot f. Kita kena dapatkan hasil tambah ke semua ini. So untuk next column yang seterusnya, untuk kolom yang seterusnya ini, kita jangan masukkan semua ini formula di sini Sama macam kita jawab sebelum ni, soalan group data frequency table, group data untuk frequency table, kita jangan masukkan semua, kita masukkan dulu bahagian yang ini dahulu. X tolak x bar modulus dulu. So x tolak x bar modulus ni terlebih dahulu. X tolak x bar ni benda yang tetap. X ni benda yang berubah-ubah. Ni x kamu yang pakai yang ni pula, yang pakai yang ni. Yang pakai ini, jangan pakai yang ni, pakai yang ni. Okey, 7.5 ini berubah-ubah nilai x ni. X bar ni kita masukkan formula alpha x tolak dengan x bar ini kelas 22.84. Kita calculate kat situ. X tu apa dia? X kita adalah 7.5. Negatif 15.34. Kita moduluskan, kita dapat nilai dia 15.34. Calculate lagi. Okay. So kolom seterusnya adalah x tolak x bar modulus f. Okay. Kat sini kita tahulah kalau yang ni, untuk dapatkan yang ni, kamu perlu darabkan ini dengan yang f lah. So f darabkan dengan ini dapat yang ni. So 15.34 kita darabkan dengan 7. 15.34 kalikan dengan 7, kamu dapat 107.38. Tambah dia, kamu boleh campur semua ni kelas dan kamu akan dapat nilai dia 532.64. Okey. So dapat nilai yang ni, hasil tambah untuk x tolak x bar modulus f ni, kamu boleh masukkan di atas ni 532.64 kita bahagikan dengan 70. Kamu dapat nilai untuk mean deviation dia adalah 7.609. Tu bahagian yang pertama. Dan kelas harus diingat, kadang-kadang soalan ni memerlukan kamu, diberikan kamu 2 titik puluhan, diminta kamu berikan dalam 2 decimal places ke. So jawapan kamu ni kelas mestilah kita kena pakai 2 titik puluhan. Sama juga macam ini, kita pakai 2 titik puluhan. Kalau pakai single macam ni, kamu boleh letakkan kosong lah. Okay. Kalau dia kosong ni, kamu pastikan dia dalam 2 titik puluhan juga. Macam dalam kes ni kan 2 titik puluhan kan. Kalau soalan 2 decimal places, bagi 2 titik puluhan. Kalau 3 decimal places, pakai 3 titik puluhan. Macam ni kan. Ni 3 decimal places. Tapi untuk soalan ni kita tak letakkan sebarang restriction lah sebarang
arahan untuk kita letakkan 2 titik puluhan, tapi sekadar untuk pengetahuan kamu, kalau sekiranya diminta 2 titik puluhan, sila berikan 2 titik puluhan. Variance pula S square, kita kena salin soalan dulu, kita salin formula dahulu. Formulanya adalah total X tolak X bar F kuasa 2. Okay, so X tolak X bar kuasa 2F. Yang total of F ni kita tahu dah sudah kan. Total of F ni sama dengan 70. X tolak X bar kuasa 2. X tolak X bar kuasa 2. So yang ni kita perlu darabkan dengan yang ini. Kita dapatlah kuasa 2 ni. F ni single sahaja. So kita buat satu di kolom. Kolom X tolak X bar kuasa 2F. So kita boleh guna kalkulator. 107.38 kalikan dengan 15.34. So kamu dapat 1647.21. So kita dapat 301.78 formula kita ni 5301.8 sama juga dengan 75.74. Okey, so siap sudah untuk bahagian variance. Last kali adalah standard deviation S sama juga dengan punca kuasa variance sama juga dengan punca kuasa 75.74. Kuasakan nilai. So kamu dapat nilai dia adalah 8.703. So siap saudara untuk soalan yang melibatkan group data. Inilah soalan dia. Basically sama saja dengan bentuk ungroup in frequency table, tapi bezanya dia ada yang ini ada range dan kamu kena dapatkan midpoint. Cara kaedah dia sama saja. Okay kelas, kita masuk kepada example yang kedua. Example yang kedua ni lebih kurang macam tadi juga, cuma yang ni kita ada kombinasi measure of central tendency dengan measure of dispersion lah, untuk tengok soalan bentuk yang seperti ini. So, soalan ni mempanjang sedikit sebab kita perlu dapatkan boundary dan juga kita dapatkan dia punya cumulative frequency lah. Okay, so first thing first, kita buat dulu min solution. So min kita X bar sama juga dengan total of Fx over total of F sama juga dengan total of F. Kita kirakan dulu dia punya nilai frekuensi terlebih dahulu. So frekuensinya adalah 16. Okay, kira-kira semua 3 campur 10 plus 16. Okay, so frekuensi sama dengan 16. Dia punya nilai Fx pula kita kena dapatkan dia punya midpoint terlebih dahulu. Kita labelkan dia sebagai X dan juga ini adalah frekuensi. So 6 campur 8 bahagi 2 jadi 10. Okay, 6 campur 8 bahagi 2 jadi adalah 7. So 7 di sini. So ini 10, 13, 16, 19. Okay, dapatkan pula dia punya ni punya Fx ni kamu boleh kira darabkan 7 kali 3 21, 10 kali 2 20, 13 kali 6 78, 16 kali 4 64, 19 kali dengan 1 19. Okay, so dia punya hasil tambahnya adalah sebanyak 202. So 202 bahagikan dengan 16, kita dapat nilai 12.625. Okay, selesai sudah yang ni, kita masuk kepada bahagian min. Selesai sudahlah. So masuk pada median. So dapatkan median ni,
kita kena buat formula dulu lah. Formula dia adalah lower boundary of median campur dengan bracket n over 2 minus dengan f over dengan fm. So bracket dengan c. So ini formula dia. Kita dapatkan dulu dia punya yang pertama ni lower boundary. Okay, lower boundary, kita buat dulu lower boundary. So lower boundary kelas. Lower boundary kita ni, tahulah upper boundary ada, lower boundary pun ada. Kita buat dua lah, senang. Okay, kita ada lower boundary, kita ada juga upper boundary. So upper boundary 8 campur 9 di tengah-tengah ni adalah 8.5. So 8.5 di tengah, di depan ni pun sama 11.5. Okay, dapat lower boundary, dah selesai lower boundary. Kita perlukan nilai n. N kita dah ada dah, n. So nilai frekuensi f ni adalah apa? F ni adalah cumulative frequency before median class. So f ni adalah cumulative frequency. Tambahkan satu di kolom cumulative frequency. So cumulative frequency pula kita campurkan 3. Kita start dengan 3 dulu. 3 campur 2 5. 5 campur 2 11. 11 campur 4 15. 15 campur 1 16. Cumulative frequency dah selesai. Apa lagi diperlukan? Itu sajalah untuk median ni. So median ni kita kena dapatkan dulu median class. Kita kena tahu di manakah median class. Median class adalah frekuensi over 2. Frekuensi kamu ni adalah sebanyak 16. So 16 bahagi 2 sama dengan 8. Di manakah 8 itu berada? 8 kamu boleh check dekat cumulative frequency. 0 hingga 3 dia punya, 4 hingga 5 dia punya, 6 hingga 11 ni punya. So 8 ni berada dekat 6 hingga 11. So ini adalah kita punya highlighter lah, senang ni. Kita pakai highlighter. So 8 berada di sini. So kita highlightkan. Ini adalah median class. So ini adalah median class lah. Okay, median class. Alright, dah dapat median class kat situ. Kita boleh terus tulis sama juga dengan 12 hingga 14 bracket begitu. Lepas dah siap benda ni, kita akan teruskan pula kepada menggunakan formula yang ini. Lower boundary of median class adalah sebanyak, lower boundary 11.5. So 11.5 campur dengan n 16 per 2, tolak dengan cumulative frequency before median class, tolak 5, kita bahagikan dengan fm. Fm adalah frekuensi, mod bagi frekuensi adalah 6. Siap. Okay. So kita dapatkan nilai C pula. C ni adalah dia punya size class. Size class dia kamu boleh kira ni lah, 9 tolak 6 ataupun 12 tolak 9, 15 tolak 12. Kamu boleh kira kat sini. Jangan tolak 8 tolak 6 ni salah. 9 tolak 6 betul. Pada atas ke bawah 9 tolak 6, kamu dapat nilai dia adalah 3. So dia punya nilai untuk C adalah 3. 3 di sini. So kita boleh guna kalkulator, kita kira 16 bahagi 2 tolak 5 bahagi 6 kali 3 campur dengan 11.5. So nilai dia adalah sebanyak 13. So median adalah 13. Betul tidak ni 13? 13 dalam range ni tak? Yes, 13 dalam range 12 hingga 14. So jawapan kamu ni kemungkinan besar adalah jawapan yang betul. Okay. So settle untuk mean, settle untuk median. Kita dah jawab untuk soalan mean dan median. Selesai sudah. Masuk pula kepada mean deviation. Ini yang kita belajar hari ni kan. Untuk dapatkan mean deviation, kita kena buat formula terlebih dahulu. Tulis dulu formula, jangan tidak rajin mesti rajin tulis formula. X tolak X bar modulus F over total of F. Kita tahu nilai total of F ni sama juga dengan nilai di 16. Okey, 16. So X tolak X bar ni kita buat dulu kolom X tolak X bar. X tolak X bar modulus, panjang so X kita ni midpoint 7, 10 ni X. Manakala X bar kamu ni
12.625. Ambil kalkulator, kita kirakan, kita buat formula dulu. Alpha X, alpha X tolakkan dengan X bar dia 12.625. Okay, calculate. So X ni apa? Tengok dekat bahagian X, 7. Sama juga dengan 5.6. Di extra column, kita perlu dapatkan F kan, hasil tambah sekali dengan F, X tolak X bar modulus F gitu. So yang ini kita darabkan dengan F ini, 5.625 ni kita darabkan dengan 3, 16.875. Okay, so 44.2. Dapat yang ni, masukkan dalam ni, 44.25 bagikan dengan 16. Dapat nilai untuk mean deviation sama dengan 2.765. Selesai untuk soalan kita untuk mean deviation. Termasuk pada yang second last, variance pula S square sama juga dengan kuasa kuasa X tolak X bar kuasa 2F bagi dengan total of F bagi 16. So, kita dapatkan dulu dia punya X tolak X bar kuasa 2F. So ini kita kirakan, ini darabkan dengan ini. So 5.625 kalikan dengan 16.875. So 94.92 lah. Okay. So hasil tambahnya adalah 268.24. So dapat nilai yang ni kita masukkan di sini, 268.24 bagi dengan 16. Jawapannya adalah 16.765. Okay. So standard deviation dia S sama juga dengan punca kuasa 16.765. So kamu dapat nilai dia adalah 4.095. So siap sudahlah untuk bentuk soalan ini. So ini adalah soalan terakhir lah untuk bahagian measure of dispersion. Okay, so kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu kita akan belajar bagaimana untuk kita construct frekuensi table ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai jadual taburan kekerapan. Okay. So kenapa kita kena construct frequency table ni, kita kena tahu sebab basically dia adalah perlu, table ni sangat perlu untuk kita sebelum kita membina atau kita plotting graph lah. Graph yang biasanya terlibat dalam frequency table ni adalah graph ogive dan juga histogram. Kita akan tengok bahagian ogive dan histogram untuk lecture yang seterusnya. So hari ni kita hanya akan belajar bahagian bagaimana untuk kita construct frequency table ni. Okay. So untuk kita construct frequency table ni, dia basically dia daripada kita membentukkan data-data yang daripada ungroup data menjadi group data lah. So data-data yang sebelum ni, data yang seperti ini, raw data ini kita akan buat dalam bentuk jadual. Itu sebenarnya main dia lah. Okay. Alright. So kita ada melalui 3 step saja. Kita ada first step, second step and third step. And then baru kita akan membina dia punya jadual taburan kekerapan dia. So first thing adalah range lah. Kamu kena dapatkan range dulu. Range ni adalah largest data tolak smallest data. Kita tengok dalam ni data ni banyak kan. So kamu kena tengok yang mana ni yang data yang paling besar, tolakkan dengan data yang paling kecil. So dapatlah dia punya range. Okay. So dia punya number of classes ni, berapakah bilangan kelas yang kita nak buat, berapakah dia punya segmen dia tu, baris yang kita nak buat tu berapa banyak. Kalau kita punya baris itu mungkin perlukan 10 kelas, maka ada 10 baris lah di situ. So K sama dengan 1 plus 3.3 log N ada pada size class. Size class tu adalah berapakah dia punya interval dia, berapakah di antara size di antara satu kelas tu berapa banyak, content dia berapa. Okay. So
kita formula dia adalah range bahagi dengan number of class. Okay. Dah dapat benda tu class, baru kamu boleh construct dia punya frequency table. So kita terus kepada example yang seterusnya, example 1 untuk topik yang ini. So the following data acquired from a survey of 25 plates in arrange data in frequency table. Simple je ni, dia data ada lebih kurang 5 kali dengan 25 data. 25 data ni sebenarnya banyak juga dalam final exam biasanya dia akan bagi mungkin lebih daripada ni. Tu susah untuk kita nak bina lah frequency table. So kita start dulu dengan kita buat dulu dia punya step ni lah. Okay. So step yang pertama, kita dapatkan range dahulu. So range sama dengan the largest data. Data yang paling besar kamu boleh tengok nombor banyak so korang kena hati-hati sikit. So data yang paling besar adalah 28.6. Okay. So 28.6 data yang paling besar. Yang paling kecil kita tolakkan dengan yang paling kecil. Tolak yang paling kecil 5.4. Okay. So data yang paling kecil adalah 5.4 kat situ. So bila kita kirakan tolakkan, kita akan dapat nilai 23. Selesai sudahlah untuk step yang pertama. Okay. The first step yang kita buat. Second step yang kita akan buat adalah kita nak dapatkan dia punya number of class. So K sama dengan 1 plus 3.3 log N. N kamu ni kita kiralah berapa bilangan data dekat dalam satu kotak ni kan. Kita ada 5 kali 5, kita ada 25 data. So kita boleh tulis 1 plus 3.3 log ni N kan, log dengan 25. 1 plus 3.3 log dengan 25, kamu dapat nilai dia 5.613. So K ni kelas, kita kena faham yang K ni adalah dia punya, maksud dia adalah number of class. Number of class ni tak boleh dalam bentuk perpuluhan. Contohlah kan dalam bangunan tu, satu bangunan tu ada lebih kurang 10.2 kelas. Logik ke tak logik? Jawapan tak logik lah. Sebab kalau number of class ni, benda tu mestilah 10 kelas ke ataupun 11 kelas. Kan? Kalau dia 10 kelas, 10 kelas lah. Kalau dia 11 kelas, 11 kelas lah. Mana ada tiba-tiba ada point-point kelas tu. Okay? Contoh macam manusia jugalah. Berapakah manusia yang berada dalam kelas tersebut? Manusia dalam kelas tersebut adalah sebanyak 20.2 orang. Tak logik pula 20.2 orang. Dia mestilah dalam lingkungan 20 ataupun 21 orang. Mungkin kalau kata cik sebab dia pendek cik, saya kira dia 0.2. Tak boleh lah. So kita kena ambil nombor bulat. Okay, nombor bulat. So 5.613 ni saya akan ambilkan nombor bulatnya hampir kepada nombor 6. Nombor 6. Okay. Encik, kalau 5.2 macam mana pula encik? Kalau 5.3 macam mana pula encik? Adakah dia konsep pembundaran? Okay, sebenarnya susah nak cakap benda ni sebenarnya dia try and error Ada kalanya kalau kita nampak lebih macam ni, kita tambahkan nilai dia. Ada kalanya kalau kita letakkan 5.3 pun, kadang-kadang tu nilainya sepatutnya adalah 6. So saya punya konsep mudah je lah. Saya kalau nampak ni lebih, saya tambahkan satu nilai di depan. Contohnya kalau 5.6, saya letak 6. Kalau 5.3, saya letak 6. Tapi kalau 5.2 tu bawah sangat tu, saya rasa saya letakkan 5.5 lah dia punya nilai. Kalau contohnya saya pun benda ni kita tak boleh rigid benda ni based on try and error. So kalau dikata 5.6 dan ke atas, 5.5 dan ke atas, confirm lah. Tapi kalau macam 5.2 dan ke bawah, saya akan ambil nilai dia adalah sebanyak 5. Tapi kalau nilai dia adalah 5.3 dan ke atas, saya akan ambil nilai dia adalah 6. Tak kisahlah 5.31 ke 5.32 ke. Tapi kalau 5.2 ni nampak macam kecil sangat dan ke bawah, saya akan ambil nilai dia adalah hampir dengan 5. Macam tu. Okay. So nombor 2 selesai. Kita masuk pula nombor ketiga pula. Kita nak dapatkan dia punya size class. Size class ni formula dia adalah range over dengan number of class. So size class range 23.2 bahagi dengan number of class ada 6.
Okay, kita pakai yang selepas lah. Bila kamu dah decide untuk nilai 5 ataupun 6. Macam ni saya pilih 6 kan. Saya letak 6 lah kat sini. So jawapan dia apa? Jawapan dia 3.867. So ni pun sama juga. Size kelas ni maksudnya berapakah bilangan data yang ada dalam kelas tersebut. Kita tak boleh pakai nombor titik perpuluhan. Sama macam ni juga kamu kena pilih satu nilai solid number yang menghampiri 3.867 ni. Lebih atau kurang. Kalau macam saya akan letakkan lebih lah. Sama macam ini, kalau konsep dia 3 point, kalau contoh nilai kamu dapat 3.2 dan ke bawah, kamu boleh ambil nilai 3 lah. Tapi kalau let's say nilai dia adalah 3.3 dan ke atas, maka kita boleh confirm kita boleh dapat nilai dia adalah 4. Macam ini 3.8 lebih daripada 3.3 dan ke atas, kita letakkan nilai dia adalah sebanyak 4. So selesai sudah. Dua benda ni sangat penting untuk kita dapatkan jadual yang baik dan tepat. So kita start dengan membuat jadual. Okay, so kita start dengan buat jadual. Kita buat kelas dulu. Kelas ni first kali kita masukkan nilai yang paling kecil lah. Nilai dia adalah 5.4. So 5.4. Ini adalah kita punya nilai paling kecil. So apakah yang seterusnya? Apakah nilai yang di sini? Dia ada range kan cik? Apakah nilai range ini yang sebelah selepas ini? Okay, so relax dulu. Kita tengok dulu dia punya K ni. K ni adalah number of class. Number of class kamu ni, kamu kata 6. So kita boleh buat imajinasi. Kita boleh fikirkan kita ada 6 kelas. So kita ada 1 kelas, kita ada 2 kelas, 3, 4, 5 dan juga 6. Ada 6 kelas kat situ. So dalam 6 kelas ini, kita tahu dia punya size kelas dia adalah 4. Kalau 4 kat sini kelas, kita punya start dengan 5.4, maka kita punya nilai kat sini 4 campur dengan 5.4, kita dapat 9.4. Nilai yang selepas ni cik, 9.4 ini, nampak 9.4 ni kalau kita patah balik satu langkah ke belakang, kita akan dapat nilai dia adalah 9.3 kat situ. Ikut titik perpuluhan lah. Kalau 13.4 kat sini, maka dia akan jadi 13.3 lah. Kalau nilai dia adalah contohlah kan, nilai dia kat sini adalah 13.45 lah konon. So kat sini jadi apa? Kat sini akan jadi 13.44 lah. Satu nilai titik satu nilai yang paling last ni kita tolakkan dengan nilai 1 kat situ, dia akan dapat 13.44. Tapi kat sini kita 13.4 kan, dia jadi 13.3 lah. 13.3. 17.4 17.3. Always tengok dia punya titik perpuluhan yang terakhir ni, kita tolakkan dengan nilai 1. Okay, 21.4, 21.3. So ini campur dengan 4, 29.3. Selesai sudah yang bahagian kelas. So lepas dapat kelas, kita kena buat frekuensi pula. Okay, frekuensi kamu ni, kamu kena tengok daripada 5.4 hingga 9.3 ni berapa banyak data yang ada. Okay, so itulah start kita nak gunakan konsep yang saya akan ajar kamu. Okay, kamu ada banyak nombor, 5.4 hingga 9.3 ni banyak nombor. So untuk kita dapatkan nilai data, berapakah dia punya data yang dalam sini, dalam range ni kan, berapa banyak data yang ada dalam range ni. 5.4 hingga 9.3 kamu boleh kira. Tapi kalau makin ikut saya suka, kalau nak kira saya akan tengok yang paling, data yang paling hujung lah, paling besar, maksimum. So data yang paling maksimum ini, saya akan tengok nilai apakah yang kurang daripada 9.3. Kalau tengok kan 9.3 tak ada, satu lah. Saya pangkah yang ni 1. 9.3 kurang daripada 9.3, 2, 3. Nampak hujung ni. So kita ada 4 bahagian, 4 frekuensi dekat bahagian pertama. So bila kita dah pilih itu kelas, sila potong. Bila potong, so nombor yang lain seterusnya, tengok pula 13.3. Kalau 13.3 ni paling kurang daripada 13.3, kamu kira lah 13.3, ni pula 1, 13.3, so kita ada 4.
17.3. Ada 2 atau 3 kolom lagi. Yang seterusnya kolom yang kita biasa kalau kita akan buat, kolomnya adalah kolom tally marks. Tally marks nombor 4 kan. Kalau 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Kalau 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 dan juga 1. Tally mark selesai, kita masuk kepada lower boundary pula. Lower boundary kamu dah belajar kan. Lower boundary kamu tengok dekat sini. Dan kita perlu adakan kolom upper boundary. Lower dengan upper boundary. Okay. Lower boundary tak boleh buat dulu, kita buat dulu upper boundary. Upper boundary adalah di antara boundary di antara 9.3 dengan 9.4. So di antara tengah-tengahnya adalah 9.3 campur dengan 9.4 kan. Di antaranya kita bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 9.35 lah. 9.35 maksudnya kita tambahkan dengan 0.05 kat sini. Sama juga ni dia. And last sekali but not least, kamu kena ada satu lagi yang terakhir, iaitu cumulative frequency. Okay, CF. CF ni kita dah belajar sudah kan. CF ni kamu kira yang ni, frekuensi ni kita campur, longgokkan saja ke depan. 4 campur 4, 8, 8 campur 7, 5. Inilah bentuk frekuensi distribution table yang kita nakkan. So kita masuk kepada example yang kedua pula. Dan tengok soalan final exam Disember 2016. Inilah soalan dia. Cuma soalan ni dia ada disuruh buat OGIF lah dengan dapatkan median daripada OGIF tu. Cuma ini kita tak buat lah, kita hanya akan tengok yang bahagian sini. Ada kalanya soalan dalam soalan tu dia akan bagi kamu macam ni kan, arahan suruh buat dalam 5 classes, contain 5 classes. Ini raw data ni dia suruh buat frequency table, tapi dia mesti ada 5 kelas kat situ. Okay, contain 5 class. So kita kena ikut arahan ni. Kita jangan letakkan 6 kelas pula. Kita pakai 5 classes saja. Okay. So dia punya nilai classes dia adalah 5. Ni adalah nilai K lah ya, kelas. K dia adalah 5. Dia bagi solid 5. So kita boleh kira lah kita punya frequency table ni. Saya salin di sini sudah. So kita buat sama-sama soalan ni. So first step yang kita kena buat, kita kena dapatkan dia punya range dahululah. 189 tolakkan dengan 163. Okey. 189 tolakkan dengan 163. So kamu dapat nilai dia adalah 26. So range dia adalah 26. Dan punya K sama juga dengan 5 kan. Kata 5 class kan. 5 class. So K sama dengan 5. So kita kena dapatkan dia punya number, dia punya size class. Size class sama dengan range bahagi dengan nilai K. Range kamu 26 bahagikan dengan nilai 5. So kita dapat nilai 5.2. So 5.2 ini saya kata itu kan, kalau dia terlebih mungkin boleh jadi 6 dan boleh jadi 5. So saya buatkan kelas ni mungkin 5 dulu. Sebab bagi saya kalau 5.2 dan ke bawah, saya akan letak range dia 5. Tapi kamu boleh buat table ni, dia konsepnya try and error. Mungkin betul, mungkin tak betul. Kamu boleh tengok dia punya bentuk ni, kamu boleh lakarkan dululah. Let's say kan, kita punya kelas ni adalah kelas, ini adalah dia punya frekuensi dia, tak payah buat lagi. Kita punya buat kelas saja, kita buat dia punya orang kata lakaran dulu kan. So kelas ini bermula dengan nilai 163. Okay. So dia kata dia ada 5 kelas. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kelas. So kalau saya letakkan nilai 5 kat sini, apa jadi? 168 campur dengan 5 dapat 173, 178, 193 kan? 5 kan range dia. Okay. So 163 ni kalau kita tengok range dia 168 jadi 167. Ni 172, 177,
192 dan juga 1 9 7. Okey. Alright, so kita dapat lihat kat sini nilai 193 hingga 197 ni. Tapi kat sini kan kelas, kamu boleh perasan yang nilai yang kelas yang paling last kali ni dia tiada dalam range kita, iaitu 89 paling maksimum kan. So tapi sebabkan soalan ni memerlukan kita untuk buat 5 kelas, kita buatkan je lah sebab kita ikut arahan kan. Level dia kita start dengan 163. Saya boleh salin balik je ni. 167 biasa tadi kan. Saya akan ambil umur yang terakhir sekali, maksimum 167. Maksimum 167. Okey, 5 je lah. Mesin pertama 5. Pada tali marks kita ada lower boundary dengan upper boundary, lower, upper dan juga cumulative frequency. Kita ada lower boundary, kita ada upper boundary, kita ada cumulative frequency. Tali mark 1 2 3 4 5. Lapan belas 30 kosong lah 30 juga 30. Okay. So siap sudahlah kita punya frequency table, construct frequency table. Kita tengok soalan-soalan pasir yang terlibat. Ini adalah soalan yang sebelum ni kan kita buat. Untuk bahagian mean deviation, standard deviation, yang pertama tu kita boleh tengok soalan ni. Soalan tahun Jun 2016. Dia suruh cari mean deviation, variance dan standard deviation untuk group data. Boleh tengok soalan ni. So ni adalah contoh soalan untuk central tendency. Ini soalan untuk ungroup frequency, mean standard deviation. Okay, ini kamu boleh pakai soalan ni juga. Soalan ni boleh kamu try untuk jawab di rumah. Soalan ni kita ada jawapan juga. Ni jawapan dia. Ni dia punya ogive. Ni variance and standard deviation. Soalan ni memang lengkap kamu boleh jawab soalan ni. Soalan ni adalah setahun Disember 2015. So itu sajalah untuk soalan tambahan yang kamu boleh buat di rumah.